Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan topik 6 iaitu epistemologi Islam bahagian 2. Learning outcome yang pertama untuk topik ini ialah menjelaskan konsep ilmu menurut Islam. Yang kedua, menguraikan maratib dan hierarki dan pembahagian ilmu yang terdapat dalam epistemologi Islam. Dan yang ketiga ialah menghasilkan konsep kesepaduan ilmu dalam Islam. Topik perbincangan yang akan dibincangkan dalam topik ini ialah konsep ilmu menurut Islam, maratib anak ilmu ataupun hierarki ilmu dan pembahagian ilmu, dan yang terakhir ialah konsep kesepaduan ilmu dalam Islam. Untuk pendahuluan bagi topik ini, perbahasan mengenai epistemologi adalah penting kerana ia membentuk pandangan alam ataupun world view seseorang dalam mencorakkan sesuatu ideologi dan aliran pemikiran. Sampai itu, epistemologi Islam ini memiliki identiti sifat tersendiri. Epistemologi ini berdiri atas kerangka wahyu ilahi di mana ia memberikan satu kaedah yang kukuh dan konsisten dalam mencapai ilmu dan menilai kesahihan ataupun keabsahan sesuatu penyataan ataupun ilmu yang diperolehi. Seterusnya, ia juga menjadi panduan kepada manusia untuk mendapat ilmu dan memberi keyakinan kepada manusia bahawa manusia boleh mencapai kebenaran melalui ataupun menerusi sumber dan kaedah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Iqbal, dalam bukunya iaitu The Reconstruction of Religious Thought in Islam 1989, epistemologi Islam ini berteraskan keimanan di mana ia mampu membimbing akal dan perasaan manusia kepada paradigma kehidupan yang mantap dan kukuh. Seterusnya, konsep ilmu menurut Islam. Definisi ilmu dari sudut etimologi, ilmu ini berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu alima yang membawa maksud mengetahui cara atau melakukan perbuatan untuk mengetahui tentang sesuatu. Sampai itu, menurut Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab, al-ilmu bermaksud yang pertama, ilmu merujuk kepada sifat Allah yang maha mengetahui, dan yang kedua ialah ilmu juga adalah lawan kepada sifat jahil. Seterusnya, ilmu mengetahui sesuatu bermaksud mengenalinya ataupun mengenali sesuatu perkara. Dan yang terakhir ialah ilmu dengan pengertian al-alam membawa maksud, tanda atau alamat. Seterusnya, definisi ilmu dari sudut terminologi. Menurut Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, ilmu adalah merujuk kepada Allah sebagai asal segala ilmu. Ia ataupun ilmu itu sendiri adalah tibanya makna ke dalam diri serentak dengan tibanya diri kepada makna. Makna yang dimaksudkan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas itu ialah pengenalan tentang kedudukan sesuatu yang berlaku apabila interaksi sesuatu itu dengan perkara lain dalam sistem itu difahami dengan jelas. Selain itu, ilmu juga merujuk kepada Tuhan sebagai asal dan sumber ilmu. Allah yang menggunakan ilmu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Di samping itu, manusia adalah makhluk yang paling kreatif, proaktif dan interaktif dalam usaha mencari ilmu dan mengamalkannya untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, dari ilmu ini juga wujudnya hubungan ilmu dan hakikat kejadian manusia yang mempunyai unsur kerohanian dan jasmani. Ilmu santapan rohani iaitu medium wahyu dikenali sebagai ilmu naqli. Dan yang terakhir ialah ilmu santapan jasmani iaitu medium pengalaman, pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh manusia dikenali sebagai ilmu akli. Seterusnya, bagi epistemologi bahagian 2, saya akan membentangkan mengenai sumber ilmu dalam epistemologi. Sumber ilmu dalam epistemologi Islam terdiri daripada 4 bahagian, iaitu yang
pertama ialah wahyu, yang kedua adalah intuisi atau ilham, yang ketiga adalah akal, dan yang keempat adalah panca indera. Yang pertamanya, kita akan membincangkan mengenai wahyu. Wahyu, iaitu nafli, adalah sumber yang utama, yang terdiri daripada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah wahyu dari Allah, merupakan sumber ilmu yang utama, petunjuk dan pembeza antara yang hak dan batil, kerana Allah sebagai Tuhan merupakan sumber kebenaran yang hakiki. Firman-Nya, seperti firman-Nya yang bermaksud, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeza, iaitu antara yang hak dan batil. Seterusnya adalah hadis. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad merupakan sumber kedua kepada Al-Quran yang berperanan menguat dan menjelaskan maksud ayat Al-Quran seperti firman-Nya yang bermaksud, dan ia tidak memperkatakan iaitu sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu, iaitu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu ialah sumber yang tepat dan diyakini. Wahyu merupakan sumber dalam segala ilmu, sama ada berkaitan fizik maupun metafizik, seperti syurga, neraka, malaikat dan azab kubur. Selain daripada wahyu, Islam menerima akal dan panca indera sebagai saluran ilmu, namun ia tidak dapat menandingi kedudukan Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Sumber ilmu yang seterusnya ialah ilham. Ilham adalah merupakan sumber ilmu bersifat dalaman yang berkaitan dengan hati, jiwa dan batin seseorang. Ilmu yang benar datang dari Allah yang dicampakkan ke dalam hati seseorang yang berjiwa bersih melalui jalan kasyaf, bukan melalui pembelajaran. Ia adalah unik kerana dianugerahkan oleh Allah secara langsung menerusi mata hati dan gerak hati. Hati yang sifat bersih dan ikhlas akan menggerakkannya ke arah pemahaman yang murni tentang fenomena-fenomena alam yang tidak mungkin tercapai kebenarannya dengan penggunaan akal semata-mata. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ilmu adalah berupa cahaya yang datang kepada hati nurani, bersih dan lembut. Ia adalah ilmu yang didapati tanpa jalan mengkaji dan mencari dalil. Ia boleh diperolehi melalui jalan mujahadah, iaitu latihan bersungguh-sungguh seperti melakukan amalan ibadah sunat selain fardu, berzikir, berpuasa, bertafakur dan bertadabbur. Intuisi mempunyai banyak nama dan istilah yang pelbagai seperti basirah, kasyaf, wujdan, ilmu laduni atau hudhuri. Sumber ilmu yang seterusnya ialah akal. Seterusnya ialah akal. Akal yang sihat merupakan saluran untuk mengetahui ilmu yang jelas. Akal yang sihat mampu mengatur dan menemukan hubungan yang sesuai dalam setiap ruang ilmu dan antara satu sama lain. Ia merupakan fakulti mental yang mampu mengambil pengajaran daripada pengalaman. Menurut Imam Al-Ghazali, akal diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan mulia sehingga mampu menaikkan darjat manusia. Dengan akal, semua makhluk tunduk kepada manusia. Kedudukannya seperti seorang raja yang memiliki banyak pasukan. Ia mempunyai kemampuan membedakan antara yang hak dan batil serta memahami sesuatu perkara. Kebahagiaan spiritual adalah akal kerana menyebabkan fizikal seseorang memperolehi kekuatan. Jiwa iaitu roh bagaikan lampu, sedangkan sinarnya adalah akal yang menyinari seluruh tubuh. Dalam mendapatkan ilmu,
Akal dan indera tidak dapat dipisahkan kerana keduanya saling berhubungan. Al-Quran amat menganjurkan kepada manusia untuk melihat fenomena alam untuk manusia berfikir tentang kebesaran pencipta. Sebagaimana panca indera, akal juga mempunyai kelemahan. Misalnya, ia tidak dapat berfikir tentang perkara ghaib. Sumber ilmu yang terakhir ialah panca indera. 5. Panca indera dalam proses mencari ilmu ialah deri rasa, bau, sentuhan, penglihatan dan pendengaran. Menurut Irfan Ahmad Han, menurut Al-Quran, sumber pengetahuan dapat ditemukan melalui 3 jalan iaitu Al-Sama', iaitu pendengaran, Al-Bashar, penglihatan dan yang terakhir ialah Al-Qalb, iaitu hati. Bagaimanapun, kebenaran yang diperolehi tidak semestinya selalu betul dan tepat. Misalnya, matahari kelihatan kecil oleh mata sedangkan kenyataannya adalah sebaliknya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Munqidh min Al-Dalal, metode indera tidak dapat menimbulkan keyakinan. Selain itu, seperti mana akal, panca indera sahaja tidak mencukupi untuk memahami fenomena-fenomena yang ada. 3 kecenderungan epistemologi Islam terhadap sumber ilmu. Yang pertama ialah epistemologi bayani. Epistemologi bayani adalah epistemologi yang beranggapan bahawa sumber ilmu adalah dari teks wahyu ataupun kefahaman dari teks. Yang kedua ialah epistemologi irfani. Epistemologi irfani adalah epistemologi yang beranggapan bahawa sumber ilmu pengetahuan adalah ilham. Epistemologi ini memiliki metod yang khas dalam mendapatkan pengetahuan, iaitu ialah metod kasyaf. Dan epistemologi yang ketiga ialah epistemologi burhani. Epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahawa sumber pengetahuan adalah daripada akal. Ibn Khaldun menyebut epistemologi ini dengan knowledge by intellect, iaitu al-ulum al-aqliyah. Epistemologi ini disebut juga epistemologi falsafah kerana ia merujuk kepada tradisi intelektual Yunani. Okay, next, maratib al-ilm, iaitu atau dipanggil hierarki ilmu dan pembahagian ilmu. Okay, apa itu maratib al-ilm atau yang dipanggil hierarki ilmu? Okay, maratib al-ilm bermaksud tingkat-tingkat ilmu atau hierarki ilmu. Islam meletakkan ilmu mempunyai martabatnya yang tertentu. Next, dari Syed Hossein Nars dalam bukunya Science and Civilization in Islam 1964. Okay, dalam buku tu beliau ada menyatakan klasifikasi yang dilakukan oleh Islam terhadap ilmu berdasarkan prinsip hierarki atau maratib al-ilmu. Ilmu nakli iaitu wahyu menjadi teras sistem pendidikan Islam. Okay. Selain itu, dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau ada menerangkan bahawa ilmu yang tertinggi dari pelbagai bidang ilmu ialah yang dimiliki oleh Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulnya. Malah, seseorang itu dapat mencapai tahap kesempurnaan apabila dianugerahkan dengan ilmu ketuhanan. Okay. Next, dari Prof. Muhammad Abdul Rauf dalam bukunya The Muslimain. Dalam buku tersebut, beliau ada menerangkan bahawa ilmu wahyu diturunkan oleh Allah SWT untuk membimbing manusia di dalam semua aspek, terutama dalam 5 aspek penting yang tidak dapat diselesaikan dengan akal, iaitu ketuhanan, perkara gaibiat iaitu metafizik, ibadah, akhlak dan perundangan. Memandangkan kewibawaan wahyu ke atas akal manusia, maka kegiatan rasional meliputi falsafah, sains dan teknologi sewajarnya dipandu prinsip wahyu. Okay. Dari asas-asas idea ini,
lahirlah gagasan maratib al-ilmu, yakni hierarki ilmu dalam perspektif Islam. Okay. Menurut SM Naqib Al-Attas, apabila seseorang itu mengiktiraf dan mengakui hakikat bahawa terdapat suatu hierarki ilmu, maka akan lahirlah sikap memuliakan, mengasihi, menghormati, rasa rendah diri dan bijaksana. Okay. Ini adalah pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan aspek berikut. Ada 3, iaitu hukum, keperluan, sumber. Jadi 3 ni, hukum, keperluan, sumber ni amat penting dan ia memerlukan antara satu sama lain. So kalau tak ada hukum, jadi suatu ilmu tu tidak boleh dijadikan sebagai hierarki ilmu. Jadi mereka ni amat memerlukan antara satu sama lain untuk sebagai syarat yang mencukupi. Pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan sumber ilmu ada 2. Yang pertama, nakli, iaitu wahyu. Kedua, akli, iaitu intelek. Okey. Yang seterusnya kawan saya akan sambung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Ambaran. Saya akan teruskan pementasan pembahagian hierarki. Jadi pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan hukum pelajaran ilmu. Hukum pelajaran ilmu adalah kedua hukum, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan kegunaan dan fungsi ilmu. Ilmu ada cabang, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Dan dalam fardu kifayah terdapat 2 cabang, iaitu syariah dan bukan syariah. Dan apa yang dimasukkan dalam bukan syariah terdapat 3 perkara, iaitu ilmu terpuji seperti math, astronomi, ilmu harus seperti falsafah, sastra, sejarah dan lain-lain, dan ilmu tercela iaitu sihir, silat mata ataupun yang sebagainya. Dan seterusnya pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan kegunaan dan fungsi. Kegunaan ilmu terdapat dalam 2 aspek, iaitu ilmu mengurus diri dan ilmu mengurus sistem, iaitu masyarakat. Ilmu mengurus diri contohnya seperti ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu syariah. Manakala ilmu mengurus sistem, ini masyarakat, ialah ilmu sains dan teknologi, ilmu sejarah dan ilmu bahasa dan lain-lain. Untuk part yang terakhir, bahagian hierarki, fardu ain dan fardu kifayah membawa beza. Ialah fardu ain ialah ilmu pengurusan diri dan hukumnya wajib ke atas setiap diri individu, dan ilmu mengenai asas-asas agama yang berkait dengan akidah yang benar, segala suruhan dan larangan Allah Al-Ghazali. Ilmu fardu ain ialah untuk mengenal Allah, cara menggunakan ibadat dan ilmu untuk menghindari larangan Allah. Contohnya seperti ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Manakala fardu kifayah pula ialah ilmu pengurusan sistem, iaitu dalam keseluruhan masyarakat, kewajipan secara kolektif. Ilmu untuk menyempurnakan keperluan hidup sama ada membentuk keagamaan ataupun kedudukan. Sebagai contoh, pemfokusan dalam bidang-bidang ilmu yang bersumberkan wahyu, iaitu nakliyah seperti fiqh, usul fiqh dan sebagainya. Dan ilmu yang bersumberkan akal, nakliyah seperti sains, teknologi, pengurusan bahasa, sejarah dan sebagainya. Saya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azimir Ramali akan membentangkan konsep kesepaduan ilmu. Maksud kesepaduan ilmu, integrasi ilmu. Maksud kesepaduan, penggabungan 2 atau beberapa unsur bahagian dan lain-lain menjadi satu kesatuan dan berpadu. Juga bermaksud bersatu bercantum bergabung, bertaut, bersebati, bekerjasama, bermuafakat, selas kata dan bersama-sama yang dikonsepkan dan direalisasikan dengan berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. Kesepaduan ilmu menurut Imam Al-Ghazali, gabungan antara ilmu, amal dan juga akhlak. Beliau membincangkan konsep ilmu dengan mengaitkannya dengan sumber akal yang dianugerahkan oleh Allah SWT
dan setiap amalan yang dilakukan mestilah dengan ilmu. Seterusnya, maksud kesepaduan ilmu dalam Islam pula menyatupadukan pelbagai aspek kehidupan manusia, merangkumi aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi. Manakala falsafah kesepaduan ilmu dan Islam bertunjangkan kepada konsep ilmu dan amal, intipatinya ialah penggabungan dan kesepaduan ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah dan ilmu nakliyah dengan ilmu akliyah. Manakala kaedahnya ialah penyaluran ilmu dari hati dan kemudahan hatilah yang mendidik akal. Seterusnya, matlamat kesepaduan ilmu ialah mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seterusnya, kita masuk pada aspek kesepaduan ilmu. Setiap individu wajib mempelajari ilmu fardu ain dan ilmu inilah yang akan menjadi asas dalam mempelajari ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain mendapat tempat yang utama dalam hierarki ilmu Islam. Dari segi kedudukannya, dalam agama kedua-duanya adalah ibadat fardu yang mempunyai satu matlamat, iaitu pengabdian kepada Allah SWT. Ilmu fardu ain, ibadat khusus, penekanan pada aspek kerohanian. Ilmu fardu kifayah, sebahagian besarnya tergolong dalam ibadat umum yang mementingkan kepentingan umum. Dari segi pelaksanaannya, kedua-duanya saling melengkapi antara satu sama lain. Fardu ain tidak sempurna tanpa fardu kifayah. Misalnya, solat memerlukan kain untuk menutup aurat. Mengusahakan kain adalah fardu kifayah. Sebaliknya pula, fardu kifayah tidak memberi erti tanpa pelaksanaan fardu ain. Seterusnya, sumber nakliyah, iaitu wahyu mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Namun, Islam tidak menafikan ilmu yang diperoleh dari rasional akal dan indera selagi tidak bertentangan dengan sumber nakliyah. Penurunan wahyu adalah untuk membantu manusia dalam mendapatkan ilmu yang benar. Dalam masa yang sama, Islam amat menggalakkan manusia untuk menggunakan akal dan meneroka alam ciptaannya. Dalam konsep kesepaduan ilmu, ilmu wahyu menjadi teras kepada segala ilmu seperti sains dan teknologi. Menerusi sumber wahyu nakli, manusia dapat mengenal pencipta dan kajian sains, ilmu akliyah melalui penelitian terhadap alam dan membawa manusia untuk lebih mengenalinya. Al-Quran telah mengemukakan model ulul albab, iaitu orang yang sempurna akalnya sebagai ilmuwan dan cendekiawan, menggabungkan pemahaman kitab alam dan kitab ilmu wahyu, dan mengintegrasikan penaklukan manusia dengan ilmu wahyu, ilmu amal, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu yang dipelajari perlulah diamalkan. Seterusnya, kita masuk kepada kepaduan ilmu dan amal. Ilmu yang dipelajari perlulah diamalkan, dan ilmu dalam beramal perlulah berdasarkan ilmu. Maksud firman Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemukaan di sisi Allah kerana kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Surah Asy-Syaf 2-3. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin berkata, ilmu tanpa amal gila dan amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Kata pepatah Arab, ilmu tanpa amal seperti pokok tidak berbuah. Penyepaduan ilmu dan amal melahirkan insan yang seimbang dan bertanggungjawab seiring dengan peranannya sebagai khalifah Allah. Seterusnya, aspek kesepaduan ilmu menurut epistemologi Islam. Untuk ilmu nakli dan ilmu akli, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, ilmu dan amal, teori dan praktis, jasmani dan rohani, matlamat kebahagiaan dunia dan akhirat, kecemerlangan teknologi dan nilai insani. Sekali ini adalah gambaran kesepaduan antara falsafah, agama dan sains. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira binti Syamsuddin. Saya akan membentangkan berkenaan dengan kepentingan kesepaduan ilmu. Kepentingan kesepaduan ilmu adalah melahirkan insan yang tunduk kepada akidah, syariat dan akhlak.
Selain itu, ia juga melahirkan golongan yang membangunkan diri, masyarakat dan juga alam sekitar. Kepentingan kesepaduan ilmu juga merupakan kerangka dan matlamat pendidikan untuk melahirkan insan kamil. Ia juga penting bagi pembangunan individu yang serba boleh dan merupakan persediaan untuk hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya, pendidikan bersepadu menurut Abdul Halim Muhammad. Pendidikan bersepadu merupakan seluruh proses pendidikan dan perkembangan ilmu yang tidak terpisah dari tauhid, sama ada dari segi rohani, jasmani dan juga akli. Coraknya adalah bersepadu. Justru itu, segala ilmu bersifat kudus dan sekaligus pelibatannya merupakan ibadah bagi setiap manusia. Seterusnya, pendidikan bersepadu menurut Muhammad Kamal Hassan. Pendidikan bersepadu adalah pendidikan yang berdasarkan falsafah kesepaduan di antara iman dan juga ilmu, jasad dan ruh, dunia dan din, fikiran dan hati, akal dan juga wahyu. Menerusi falsafah kesepaduan ini, maka dapatlah dididik manusia supaya untuk tunduk kepada tuntutan akidah Islam, syariah Islam dan juga akhlak Islam. Selain itu, pendidikan bersepadu menurut Muhammad Syukri Saleh, pendidikan bersepadu ini bermaksud penyatuan ilmu dalam kehidupan, hubungan di antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan komponen-komponen di dalam dirinya ke arah wujudnya keseimbangan akal, rohani dan juga jasmani. Kemuncak pendidikan ialah untuk memperoleh kesuburan hati atau lebih tepat disebut sebagai pendidikan hati. Dalam proses pendidikan bersepadu ini, Al-Ghazali telah menekankan maksud pendidikan ialah menanam perangai baik dalam diri kanak-kanak supaya mereka dapat menilai antara yang benar dan juga yang salah. Hal ini disokong pula oleh pandangan Syed Muhammad Naqib Al-Atas 1980 yang menegaskan bahawa pendidikan takdib merupakan proses penerapan adab ke dalam diri seseorang. Proses takdib ini juga merupakan penguasaan ilmu, amalan dan penghayatan, bina keyakinan diri dan kukuhkan iman. Jadi, input bagi pendidikan bersepadu ini akan melahirkan insan berilmu dan juga beradab melalui proses akhlak atau nilai dan melalui output insan kamil yang juga yang akan melahirkan insan berilmu dan juga beradab. Okay, untuk perbandingan epistemologi Islam dan juga Barat, dalam epistemologi Islam, sumber adalah kepada wahyu, institusi, akal yang sihat dan panca indera. Manakala dalam epistemologi Barat, sumber hanyalah kepada akal, rasional dan data ataupun fakta empiris. Dalam epistemologi Islam, pendekatannya adalah bersifat tauhidi, manakala dalam Barat, pendekatannya bersifat dikotomi ataupun dualism yang di mana ia berasaskan dua prinsip yang saling bertentangan seperti antara kebaikan dan juga kejahatan. Dalam epistemologi Islam, objeknya adalah fizik dan sekaligus metafizik, manakala epistemologi Barat, objeknya adalah fizik, observable dan penalaran. Dalam epistemologi Islam, ilmu syarat dengan nilai value laden yang banyak dengan yang nilai murni, manakala epistemologi Barat ilmunya bebas nilai ataupun value free. Dalam epistemologi Islam, kesahihan kebenaran konteks, data dan fakta diselaraskan dengan teks ataupun mengikut wahyu, manakala epistemologi Barat, kesahihan kebenarannya hanya tertumpu kepada ratio empirism ataupun berdasarkan logik semata-mata. Kemudian, epistemologi Islam hanyalah berorientasi dunia dan akhirat, manakala epistemologi Barat berorientasikan kepada dunia semata-mata.